Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 79 surah Al-Anbiya, ayat 79 surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. Shadaqallahul Azim. Ayat 79 surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka kami telah memberi kefahaman, pengertian akan segala hukum hakam kepada junjungan mulia baginda Sulaiman alaihissalam, dan kedua-duanya, si ayah dan si anak, baginda Daud alaihissalam dan baginda Sulaiman alaihissalam, kami telah berikan kepada kedua-duanya kebijaksanaan, hikmah dan ilmu pengetahuan. Dan kami tundukkan gunung ganang, bukit bukau agar bersama-sama mengucap tasbih dan tahmid dengan baginda Daud alaihissalam. Begitu juga kami tundukkan burung-burung yang berterbangan bersama-sama dengan baginda Daud alaihissalam mengucap tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami jualah yang berhak melakukannya. Ayat 79 surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa junjungan mulia baginda Sulaiman alaihissalam mendapat anugerah khas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Sulaiman alaihissalam memiliki keistimewaannya yang tersendiri. Baginda Sulaiman alaihissalam memiliki kelebihannya tersendiri. Baginda Sulaiman alaihissalam memiliki kewibawaannya yang tersendiri. Malah baginda Sulaiman alaihissalam diberi kefahaman, pengertian terhadap hukum hakam bagi menyelesaikan apa jua masalah umatnya. Sama sekali baginda Sulaiman alaihissalam bukanlah seorang yang benar-benar mengharapkan tahta kerajaan ayahdanya, mengharap untuk menduduki tahta kerajaan ayahdanya, mengharap
tuah mengharap habuan daripada peninggalan ayahandanya, baik pangkat, kedudukan, harta benda maupun gelaran. Sama sekali tidak. Junjungan mulia baginda Sulaiman alaihissalam memiliki keistimewaannya yang tersendiri, kelebihannya yang tersendiri, kewibawaannya yang tersendiri. Sebagaimana ayahandanya juga memiliki kelebihan, keistimewaan, kewibawaannya yang tersendiri, baginda Daud alaihissalam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa kedua-dua anak beranak baginda Daud alaihissalam dan baginda Sulaiman alaihissalam memperoleh dua anugerah khas dari Allah. Yang pertama, hikmah kebijaksanaan. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Bagaimana baginda Sulaiman alaihissalam bijak dalam membuat pilihan. Sama sekali baginda Sulaiman alaihissalam selamat daripada menerima kerugian. Baginda Sulaiman alaihissalam bijak dalam membuat keputusan. Keputusan yang dibuat memberi banyak kebaikan untuk diri dan umat. Baginda Sulaiman alaihissalam juga bijak dalam mengambil setiap tindakan. Tindak tanduknya membuahkan hasil yang lumayan. Ia seorang Nabi, seorang Rasul yang bijak dalam membuat pilihan, keputusan dan tindakan. Sebagaimana ayahandanya baginda Daud alaihissalam bijak dalam membuat pilihan, keputusan dan tindakan. Ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada baginda Daud alaihissalam selaku seorang ayah, malah ilmu pengetahuan yang lebih lagi Allah anugerahkan kepada anak-anaknya baginda Sulaiman alaihissalam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan betapa baginda Sulaiman alaihissalam dan ayahandanya baginda Daud alaihissalam, kedua-duanya anak dan ayah, merupakan tokoh kekasih. Allah mengasihi, Allah menyayangi baginda Daud alaihissalam dan baginda Sulaiman alaihissalam, kerana kedua-duanya, si ayah dan si anak, kalaupun sibuk mengurus kerajaan dan harta benda kekayaan, kedua-duanya sentiasa membasahi lidah dengan zikrullah, baik di sebelah pagi hari maupun di petang hari. Baginda Daud alaihissalam dan baginda Sulaiman alaihissalam sentiasa membasahi lidahnya dengan tasbih dan tahmid. Dua kalimat yang sentiasa membasahi lidah dan bibir baginda Daud alaihissalam, baginda Sulaiman alaihissalam. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Meletakkan kedua-duanya, ayah dan anak, merupakan Habibullah, kekasih Allah, merupakan Khalilullah, kesayangan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apabila dah jadi kekasih Allah, kesayangan Allah, tak khairan kedua-duanya itu diberikan kelebihan, keistimewaan, kewibawaannya yang tersendiri. Tidak hairan
Baginda Daud alaihi salam menakluki 100 buah negara, menguasai 100 bangsa, menguasai 100 bahasa. Dia Baginda Daud alaihi salam. Manakala anaknya bukan mengharapkan takhta peninggalan si ayahndanya, si anaknya juga seorang tokoh kekasih Allah, kesayangan Allah. Kerana lidahnya dibasahi dengan 2 kalimah, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Layak menjadi kekasih Allah, kesayangan Allah, maka diberikan keistimewaan, kelebihan, kewibawaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berakukan gunung, ganang, bukit, bukau tunduk dengan Baginda Daud alaihi salam, bersama-sama mengucap tasbih dan tahmid dengan Baginda Daud alaihi salam. Burung-burung yang berterbangan menguasai ruangan udara, muka bumi juga tunduk dengan Baginda Daud alaihi salam, bersama-sama dengan Baginda Daud alaihi salam mengucap tasbih dan tahmid kepada Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, jelaskan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Artinya 2 kalimat yang ringan kedua-duanya untuk disebut oleh lidah manusia. 2 kalimat yang memberati timbangan umat manusia nanti di mahsyar sana. 2 kalimat yang menjadi pilihan seseorang itu dikasihi Allah, disayangi Allah. Itulah dia kalimat yang pertama, subhanallahi wa bihamdi. Kalimat yang kedua, subhanallahil azim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan riwayat Abdullah ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Imam Ahmad, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut 2 kalimat ini 100 kali setiap hari. Ada 2 riwayat menyatakan 100 kali di sebelah pagi dan 100 kali di sebelah petang. 100 kali di sebelah pagi, 100 kali di sebelah petang. Inna sakharnal jibala ma'hu yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Sadaqallahul azim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, saya pujuk diri saya dan tuan-tuan pujuk diri tuan-tuan. Kenapa nak pujuk-pujuk? Dia kalau tak pujuk dia malas nak. Tuan yang dirahmati Allah, kena pujuk juga. Saya pujuk diri saya pujuk diri tuan-tuan, agar kita bermanja-manja dengan 2 kalimat yang dimaksudkan. Basahi lidah kita dengan 2 kalimat yang dimaksudkan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. 100 kali di sebelah pagi. Tidak tertakluk pukul berapa. Yang penting dalam tempoh masa pagi hari, daripada terbitnya fajar sadiq hinggalah sebelum tengah hari. 100 kali
kita sebut dua kalimat, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Sekali lagi sebelum terbenam matahari untuk sesi sebelah petang, saya pujuk diri saya dan pujuk diri tuan-tuan agar kita bermanja-manja dengan dua kalimat, dibasahi dengan dua kalimat ini, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, inilah dia amalan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut menjejaki amalan nabi-nabi, rasul-rasul pilihan. Antaranya amalan mulia anak beranak baginda Daud alaihi salam dan baginda Sulaiman alaihi salam, untuk meletakkan kedua-duanya ini sebagai kekasih Allah, kesayangan Allah. Maka tidak hairan apabila dah jadi kekasih Allah, kesayangan Allah, layak memiliki kelebihan, keistimewaan, kewibawaan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, kalaupun kita tidak seperti kewibawaan yang Allah berikan kepada baginda Daud alaihissalam, baginda Sulaiman alaihissalam, tetapi fahamilah, untuk kita serlahkan keistimewaan yang terpendam pada diri kita, kelebihan yang selama ini terpendam pada diri kita, kewibawaan yang selama ini terpendam pada jasad kita. Tuan yang dirahmati Allah, setiap daripada kalangan kita memiliki kelebihan, keistimewaan, kewibawaannya yang tersendiri. Bilal kita ada keistimewaan suaranya, walaupun telah meningkat usia, suaranya alhamdulillah ada kelebihannya tersendiri yang mengatasi tuan-tuan lebihnya memahami tentang hal ehwal rumpun, dapatan perolehan daripada rumpun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin bagi tuan-tuan apa ada pada si rumpun, ya, kewibawaannya tersendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa Tuan Bilal nak menyatakan hal ini? Kerana tuan-tuan dah besar dan wong Jawa ngomong wes tuwe. Apabila kita ni dah besar, kita ni dah tua, maka masyarakat akan menganggap kita ni bebanan. Tuan-tuan, saya akan bersara tahun. Apabila saya nak bersara tahun depan, orang-orang yang di bawah saya semua gembira. Cepat. Kenapa? Semua nak ambil jawatan. Contoh, apabila kita ni dah disarakan, wes tu dah tua, tak ada apa, kita ni dianggap bebanan tak? Bebanan kepada mereka, bebanan kepada kerajaan, beban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka jangan berputus asa. Tidak, tuan-tuan, warga emas bukan warga perak, bukan warga gangsa. Ialah warga emas tu yang sebut pun sesama kita lah, warga emas. Tapi orang muda dia kata warga apa ya, warga besi buruk ke, surat khabar lama macam-macam disebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, basahi lidah dengan dua kalimat, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dunia kita dimuliakan, di akhirat kita mendapat penghormatan dan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan habibatani ilar rahman. Dua kalimah ini merupakan jalan untuk seseorang itu menjadi kekasih Allah, kesayangan. Tuan-tuan,
Apa lagi yang kita nak untuk kita? Apa lagi? Jadilah kekasih Allah, jadilah kesayangan Allah. Soal harta benda banyak macam mana pun tak cukup. Soal pangkat tinggi mana pun tak puas. Soal gelaran ton-tan ten macam mana pun takkan kenyang. Manusia takkan kenyang dengan gelaran yang diberikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kepuasan dia akan benar-benar diraih apabila menjadi kekasih Allah, kesayangan Allah. Bayangkan gunung ganang yang mengetuai alam daratan. Begitu juga burung-burung yang menguasai ruangan udara bumi. Semuanya tunduk dengan insan yang membasahi lidahnya dengan dua kalimat, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan itulah doa-doa seluruh makhluk, bukan sekadar makhluk yang menguasai alam daratan, gunung ganang, bukit buka. Bukan hanya doa makhluk yang menguasai ruangan udara, burung-burung. Itulah doa seluruh makhluk di alam tumbuhan, alam haiwan, alam daratan, alam lautan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, selamat berzikrullah. Tidak nak ucap selamat apa? Nak ucap selamat hari raya lama lagi. Selamat berzikrullah. 35 minit jadilah untuk kuliah subuh pagi yang berbahagia ini. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.